Okay, Assalamualaikum. Selamat datang ke sesi pembentangan Basic Programming and Tools untuk Arduino. So, what is Arduino? Arduino basically kita akan refer pada ni lah. Okay, this kind of equipment, microcontroller. So, apa itu dia? Arduino is an open source hardware. So, open source is dia murah lah. Platform based on Atmel AVR 8-bit microcontroller and C++ PID. So bila cakap Arduino, biasanya open source, dia kita boleh dapat ini dan juga kita akan boleh dapat dia punya programmer. Okay, kita nak buat program tu, kita boleh dapat dia punya IDE, Integrated Development Environment, punya software, open base, open source, biasanya kita boleh dapat dengan cuma hardware ni kita beli lah. Biasanya murah saja. Okay, sesuai untuk beginner, untuk yang berminat kan, yang hobi dia untuk buat development boleh pakai this one lah. Over 300,000 board have been manufactured, sekarang mungkin dah lebih. This one is a Arduino DU, nama dia Arduino DU, one of the model lah, based on 32-bit ARM Cortex. So gambar rajah ini adalah berkenaan menunjukkan Arduino Uno. Okay, another type of Arduino board. Okay, masih lagi menggunakan IDE yang sama, tetapi dia punya main microcontroller dia berbeza. Kat sini pakai Atmega 328, kecil tadi besar. Yang tadi tu besar sikit, yang ni kecil. Okay, the number of pins yang available pun sedikit lah compare dengan tadi, lagi rapat. So this one kita akan boleh menggunakan kita komputer, kita ada USB plug. Saya boleh sambung dengan komputer dan link dengan kita punya IDE itulah untuk buat kita programming. Lepas tu kalau kita perlukan, bila dah siap program, kita boleh gunakan external power supply untuk hidupkan dia lah. Kalau tak kita nak pakai komputer terus pun boleh juga. Kemudian kita ada input output pins kat sini. Input output pins ada banyak, ada beberapa lah. Dekat sini ada lebih kurang 10. Lepas tu kita ada analog reference pin, ground, digital ground, power supply. Kalau kita perlukan power supply untuk kita punya sensor dan sebagainya, kita boleh pakai power supply kat sini. And then ada analog. Okay, yang atas ni digital, on and off saja. Lepas tu kat sini ada analog. Okay, kalau kita nak supply, masukkan sensor kita, contohnya pakai potentiometer, kita boleh pakai connect kat sini. Kemudian kita ada reset buttons. Lepas tu kat sini ada serial out dengan serial in. Serial out dengan serial in maksudnya dia digital, tapi dalam bentuk series lah, ini data. So ini gambar rajah yang biasa sama jugalah. Okay, so this is the Arduino IDE punya environment. Lebih kurang gambar rajahnya lah. Biasanya kita akan type kita punya kita punya C++ programming tu di sini lah. Okay, but in our class mainly kita tak ada pakai mungkin lah, tapi yang ada hardware boleh pakai IDE tadi tu. Tapi siapa yang tak ada hardware tu, mungkin IDE tu tak sesuai, sebab kita boleh program tapi kita tak boleh nak simulate kalau tak ada hardware tu, susah sikit. Tapi kita ada satu ni, dia panggil tinkercad.com, ada Autodesk. Dia memberi peluang, dia menyediakan satu platform untuk kita buat simulation. Okay, untuk kita buat simulation menggunakan Arduino Uno. Kita boleh buat sampel, kita boleh cari parts, kita boleh dapatkan ini dia punya main parts Arduino Uno. Lepas tu kita boleh dapatkan electrical parts yang lain, contohnya LED, kita ada resistor, kita ada button, kita boleh ada sensor, semua available. Kita boleh import daripada dalam dia punya menu tu, boleh import. Okay, this is the gambar rajah untuk dia punya code. Okay, dia punya kena tengok, kena klik dulu lah. Kod ni kadang dia dalam bentuk blocks, ada juga dalam bentuk teks. Okay, biasa kita untuk kelas kita pakai dalam bentuk teks. Ni adalah kod under C++ punya language lah. Okay, so untuk kelas kita, saya galakkan kita pakai this Tinkercad lah, tapi dia boleh basic saja. And then dia punya hardware cuma dia sediakan Arduino Uno saja. Yang tadi Arduino Duo ke yang lain-lain jenis tu dia tak ada. Okay, dia cuma ada basic saja. Okay, this some of the important functions.
So dalam kita punya IDE tu ada language yang biasa kita pakai. Language pula. Ada functions yang biasa kita akan pakai bila kita buat Arduino ni. Kita buat Arduino punya programming. So yang biasa kita akan jumpa pin mode. Kita nak hidupkan pin. Kita sebab kita ada connection, kita ada dekat Arduino punya set tu kita ada pin kan, pin input output pin, analog pin, ada digital pins kan. Kita nak hidupkan pin tu, nak bagi dia bekerja, kita kena setkan dia punya mode dulu. Sini macam ni lah. Dia dipakai pin mode. Lepas tu kita ada digital read. Okey, kalau mode dia sama ada kita set tadi read atau write. Cuma ada read input lah, input kepada sistem. Write adalah output, kita keluarkan daripada sistem kita keluarkan. So kita bagi dia voltage ke atau kita nak baca dia punya voltage. So kalau kita read, kita akan lepas kita dah setiap mode, kita akan pakai yang ini, digital read. So maksudnya kalau kita nak read, kita kena pakai program ini, function digital read campur dengan pin number. Pin nanti kita letak pin number tu, dan juga kena sebelum tu kena setkan dia punya pin mode. Pin mode dia apa? Pin mode dia read. Lepas tu boleh buat digital read. Untuk satu pin tu satu mode saja biasanya. Okey. Kemudian kita ada bawah ni digital write. Okay, digital write pun sama. Kalau nak pakai digital write, kena set dia punya pin mode dulu. Dah set pin mode sebagai write, baru kita baca dia punya pin. So dekat sini digital pin write ni, kita bacalah digital pin, dia punya value, dia punya pin nombor berapa. Okay. Tapi kita nak write sebagai apa value dia. Kita nak high atau low. Biasanya kita ni lah high atau low. Jadi kalau digital read, kita akan dapat dia punya value lah. Patutnya kemudian kita dapat value dia sama ada high atau low. So ini tak lengkap lah untuk kita dalam satu program. Tapi inilah function-function asas yang kita pakai lah. Kemudian selain daripada itu, kita mungkin boleh dapat serial print line. Okay, serial print ni kita akan sediakan value ni, benda yang kita baca biasanya daripada serial punya terminal. Daripada serial terminal tu, kita boleh printkan kita punya value yang kita dapat tu dalam kepada kita punya komputer lah. Ada serial monitor dekat komputer kita. Kalau dekat Tinkercad, dekat bahagian bawah programming line tu biasanya ada serial monitor. So kita boleh run dan kita boleh tengok lah apa berlaku di situ. Okay, ini the first program nak tunjukkan lebih kurang pada structure of the program lah. Biasanya dia ada structure main dia. Kita ada void setup. Ini punya macam main lah. Lepas tu dengan void, biasanya void loop. Okay, yang ini dia tak berapa nak boleh jalan sangat. Okay, dia ada, kalau kita nak on kan kita punya LED contohnya, kita nak buat LED kita blink sekali je. Kita boleh buat void setup. Satu lagi void, yang blink tak jalan. Yang ni semua tak jalan ni. Sebab void blink satu ni saya buat dalam Tinkercad tak boleh baca. So kena ubah swipe sikit, semua data ni yang command yang lain ni semua ni kena masuk duduk bawah sini. Selepas pin mode terus tulis yang ni. Kalau macam tu, dan void ni kita tukar jadi blink satu kepada loop. Lepas tu yang dalam kurungan ni biar kosong lah. So sini semua pindah ke atas. Kalau macam tu mungkin boleh jalan. So dekat header dia atas lagi tak ada apa. Kita boleh letak kosong. Tapi kalau nak declare apa-apa boleh juga. Tapi untuk asas kat sini, start dengan var setup. Lepas tu kita ada void loop. Sekejap lagi kita tengok void loop. Ini contoh saja lah nak buat program LED tadi, LED blink-blink tadi. Okay, tapi dia blink sekali je. Dia kita on, dia blink sekali, betul dia tak on dah. Itu dia punya program lah. Tapi apa yang kita dapat kat sini adalah yang program yang ditulis dalam nota tu tak boleh. Saya kena tukar. Tukar pakai macam ni lah. Okay, so basically nak cakap dia punya structure dia, yang atas yang color, kalau kita slash color lain ni, itu bukan program, dia tak baca. Itu untuk nota untuk kita lah. Dia akan start daripada void setup, lepas tu ada komponen dalam void setup. Ni bahasa ni baca sekali, dia run sekali, and then kita ada void loop. Daripada void loop ni dia akan pusing dalam tu lah. Tapi sebab void loop kita tak ada apa-apa, so dia
dia pusing kosong lah kan. So yang ni akan jalan satu kali, satu round saja habis. Okay. Lepas tu dia punya header tak perlu ada apa. Dia tak ada header. Bukan tak ada, tapi tak perlu ada. Kalau perlu pakailah. Okay. So macam C++ yang lain biasanya kita akan ada include macam-macam kan. Dia punya library. But this one is boleh pakai standard library. Macam pin mode semua ni dah ada dalam punya standard library dia. Kemudian kita ada creating infinite loops. Ini yang saya buat tadi lah. Creating infinite loops, kita dekat masih lagi LED tadi. LED kita nak bagi LED tu blink tak sudah. So kita boleh tukar kita punya program tadi, blink satu tu jadi loop. Blink satu jadi loop, kita follow this one. Dia akan ikut lah. Dia akan ikut, dia akan jalan tak sudah lah kan. Sampai kita cabut dunia wire. Biasanya kita start simulation tu letak ni. Kalau dekat kalau pakai hardware pun kita start on kan, dia akan terus sampai kita cabut kita punya USB atau off kan. Offkan power lah baru dia stop. Itu adalah inilah apa tu yang loop punya cerita lah. So dia punya ini adalah yang main lah. Basically kalau Arduino kita ada void setup tu kurungan dan juga void loop ni. Okay, ini contoh yang lain. Kita ada switch using switches and buttons. Okay, just contoh sajalah. Okay, yang penting adalah kita nak lihat dia punya structure. Kita mesti ada lagi void setup kat sini dan juga void loop kat sini. Okay, void setup kita akan declare dia punya pin mode. Kat sini pin mode. Tapi sebelum void setup kita ada declare. Ini adalah kita nak declare, biasanya antara yang kita boleh declare adalah kita nak declare constant. Kat sini kita nak cakap kita ada satu constant, nama dia input pin sama dengan 2. Kenapa kita nak declare input pin? Nama dia input pin constant integer ni adalah nombor. Kita cakap kita nak declare satu nombor tu nombor 2, nama dia input pin. Ini nama yang kita beri, kita just type apa-apalah. Okey, kemudian kat sini dekat void setup dia ada dia setkan pin mode. Okay, dia setkan pin punya mode. Pin mode sebenarnya nombor 2. Ini sama dengan input pin. Pin nombor 2 sebagai input. So kita akan baca lah. Kita akan read sebenarnya sebagai input. Okay. Lepas tu kita akan ada void loop ni. Kita akan suruh kita punya sistem tu sentiasa melihat value dekat pin, input pin nombor 2. So kita suruh baca digital read lah kan. Tadi kita dah set dia sebagai input atau sebagai read. Kita akan baca lah, suruh baca. Dan kat sini ada int val, maksudnya ini adalah value, satu value. Ini adalah satu integer. Ya, integer. So declare di situ boleh declare kat atas, tapi kat sini pun boleh. Okey. Kita kata value ni adalah satu integer, nama dia val, dan dia adalah sama dengan apa-apa ni, sama ada high atau low, sebab ni digital kan, sama ada high atau low. Tapi dia sekat macam tu sajalah program ni, dia tak suruh buat apa lepas tu So kalau nak tunjuk contoh, kita kena tengok lain lah. Okay, ini adalah contoh gabungan antara circuit yang bling-bling tadi. Okay, yang bling-bling tu dengan campur push button. Nak tengok apa boleh kita buat lah. So untuk dia macam demonstration sedikit. Tapi tak boleh demo sebab ini pun dah gambar je kan, gambar je. So apa kita boleh set, tadi kita ada value yang kita baca. Kita baca dekat ni. Saya cakap kat loop ni kita baca digital read. Kita digital read baca dekat button state. Tadi kita tu VAL kan. int val. So saya tak pakai int tu, saya cuma baca state dia. State dia sama high atau low saja. Kalau int maksudnya 1 atau 0 lah. So ni akan high atau low. So kalau button tu high, dia jadi apa tu, dia akan jalan this program lah. Dia akan klik perlahan-lahan. Tapi kalau dia low maksudnya bukan high, dia akan jadi else kat sini. Dia akan klik laju-laju.
Itu saja. Saya cuma ada dua jenis klip-klip. Satu klip perlahan, satu klip laju. So kalau kita tekan ni, dia akan high, so dia akan klip perlahan-lahan. Tapi kalau saya lepaskan, dia akan klip laju-laju. Itu sajalah. So maksudnya kat sini dekat pakai button state ni, kita boleh sentiasa dekat loop ni dia akan monitor kita punya button ni lah. Button ni dia akan baca dekat sini, dekat nombor 2, dia akan lihat nombor 2 ni berapa dia punya read dia, value dia. Itu yang berlaku di situ, insyaAllah. Kemudian kita ada reading analog input and scaling. Okay, biasanya kalau kita guna ini analog ni, ada pin lain selain daripada digital. Kita ada analog pin. Kalau digital dia baca sama ada serial digital atau on and off saja kan, atau high and low saja. Tapi analog dia akan baca exact value. Okay, biasa contohnya kita ada boleh bagi 0 hingga 5 volt punya range. Analog boleh bagi in between tu. Okay, biasanya kita sambung dekat potentiometer lah. Potentiometer ni yang ada resistor lah, benda yang ada resistor dalam dia, yang boleh adjust kan, tu potentiometer. Okay, selain daripada tu, mungkin kalau kita ada temperature sensor, kita ada light sensor pun kita boleh gunakan kat situ, atau temperature sensor pun kita boleh gunakan kaedah yang sama lebih kurang lah. So masih lagi bentuknya, kita ada void, kita patutnya ada atas ni void setup lah. Void setup kena ada juga. Kalau nak kosong pun kena ada juga void setup. Lepas tu kita ada void loop. Benda void loop ni dia akan sentiasa lihat lah. Kat sini kita skipkan void setup tu, sepatutnya ada tapi dia tak letak kat sini. Di mana void setup tu kita akan setkan pin punya what you call pin punya punya ni status lah. Okey. Nak baca ke kan. Okey. So kat sini constant integer. Constant integer port pin sama kosong. Select input pin for the potentiometer. So port pin adalah nombor 10. Potentiometer punya pin kita set. Daripada kita panggil port pin ni, nama kita letaklah. Constant integer maksudnya dia tak berubah, kan, sama dengan kosong. Port pin ni akan sentiasa sama dengan kosong. Dia bukan pin lain, pin nombor kosong. Void loop, kita ada integer value. Ini kita just declare je. Kita ada satu integer nama dia VAL. Okay. Lepas tu kita ada juga satu integer nama dia percent. Bila ada slash ni, maksudnya ini adalah yang yang nota sajalah, ini nota saja. Okey. Kemudian kita kata VAL integer ni tadi, VAL sama dengan analog read port pin. Okey. Dia akan dapat value lah berdasarkan apa ni. Biasanya value tu adalah range daripada 0 sampai 1023. Okey. So kita akan baca nilai tu. Okey, lepas tu kita akan set dia punya persen. Kat sini adalah dia kata persen ni tadi macam mana nak kira, macam ni. Dia akan map value ni VAL daripada 0 sampai 1023, tapi kita tulis balik 0 sampai 100. Itu dia macam formulation lah. So ini adalah map ni adalah satu function. Function yang untuk kita buat dia dah ada dalam standard Arduino nya standard program yang dah ada lah dalam library dia. Okey, biasanya tadi tak cukup lah sebab kita dah buat mapping tu, lepas tu kita nak buat apa kan? Kan value tadi kita dah setakat baca, lepas tu kita buat mapping, kita buat persen, tapi kita tak tunjuk. So ini adalah macam mana kalau kita nak create, nak tunjukkan reading tadi tu macam mana kan? Antaranya boleh contoh ditunjukkan, kita gunakan LED sebagai bar graph. So contoh dekat sini kita masih lagi patutnya ada void setup. Okey, kita ada void setup, lepas tu kita ada void loop lah. Itu kalau kita tadi kita reading benda tu kita ada void loop. Tapi ni bila kita nak buat LED, yang penting kita ada kepala ni dulu. Okey. Ada banyak yang dia declare awal sebelum void setup ni. Pertamanya dia kata constant integer no LEDs sama dengan 8.
bukan, sebenarnya number of LED sama dengan 8. Bukan no LED number of LED sama dengan 8. LED itu ialah LED pins. Okey, ini adalah LED pins 70, 71 kan? Itu adalah LED pin, dia bagi dalam satu bentuk set. Okey, LED pin ni, setiap satu pin ni dia akan ada lampu dia lah, kita akan letak kat lampu. Ini yang 70, 71 ni kalau dalam Arduino Uno tak ada ada kena buat number yang sesuai. Ini yang besar punya lah. Ini kena tukar. Okey, kemudian analog pin sama dengan kosong. Kita ada analog pin. Untuk read kita analog pin kita kosong, analog in pin sama kosong. Kemudian kita ada constant boolean LED on sama dengan high. Ini boolean macam high dengan low LED on sama dengan high, LED off sama dengan low. Tapi yang faham kita punya Arduino faham LED high dengan low ni untuk reading dia, tetapi dia tak faham LED on dengan LED off. Jadi kita nak faham, kita letak benda ni lah. So ini nama dia, dia punya value dia high, nama dia LED off, value dia low. Kemudian kita ada integer sensor value. Sensor value sama dengan kosong. Value read from the sensor. Nama dia lah, nama tu sensor value. Sekarang kita bagi nilai dia kosong lah. Lepas ni mungkin boleh tukar, tapi dia bukan constant, dia satu integer saja. Kita just declare nombor awal dia kosong. Kemudian kita ada LED level, sama juga sebagai satu integer. LED level nama integer tu, value dia kita set dengan kosong dulu. Okay, kita set. Lepas tu barulah void setup. Lepas tu kita pergi dekat program seterusnya lah. Dalam program ni dia pakai sebab ada range. Okay, ada range ni, dia kena baca semua lah. For inti integer I sama dengan kosong hingga 1 kurang daripada ni 8. Sebab ada 8 tadi kan. Dan plus di mana pin mode LED I itu akan jadi LED pin ni. So dia masuk dalam ni. So dia akan setkan pin mode untuk setiap benda ni sebagai output. Tapi boleh aja tulis pin mode pin 70 kan. Pin 70 output. Pin mode pin berapa output. Semua boleh, tak banyak-banyak, tapi macam ni macam pandai sikit lah kan. So dia pakai buat dalam range macam ni sampai ni minimum, start daripada kosong sampai kurang daripada 8 lepas tu dia berulang lah 1 sampai 7 tu. Ini kosong 1 sampai 7. Lepas tu dia akan assign itu semua sebagai pin mode dia adalah output. Okay, baiklah, ini sambungan tadi. Kita dah ada void setup tu dah buat. Kita dah setupkan kita punya pin, yang mana nak baca, yang mana nak read kan. Kemudian kita ada void loop. Okay, dekat void loop kita akan set kita punya sensor value. Ini dah integer yang kita nak baca. Kita nak baca apa? Kita nak baca dekat pin. Okay, analog in pin kita dia high ke berapa dia punya value, bukan berapa high ke low. So dia akan buat analog read dekat pin kosong tu. So dia akan baca berapa-berapa 0 hingga 1023. Lepas tu kita akan recalculate dengan LED level ni. Tadi kita dah declare integer. Kita akan map balik kita punya sensor value tu masuk dalam menggunakan map punya function. Mana kita akan map value yang kosong hingga 1023 tu, in between kita akan tulis balik dalam nombor kosong hingga no LEDs ni. Mana nombor no LEDs ni sama dengan 8 lah. 0 sampai 8. So kalau dia nilai kosong dapat kosong lah. Kalau dia nilai 1023 maksudnya akan keluar 8. Okay. Kemudian seterusnya kita akan buat loop bila dah dapat baca LED level ni. Untuk setiap integer I sama dengan kosong hingga I kurang sampai kurang daripada 8. And no LED sama kurang daripada 8. Mula kita tengok I sama dengan kosong. Bila I sama dengan kosong, dia check I ni sama tak? Kalau I sama kosong, adakah sama dengan nilai kat sini? Kalau kita ada nilai 8, maksudnya I kurang daripada 8. Bila I kurang daripada 8, I kosong kan? I kosong tu adalah pin nombor kosong juga sebenarnya. So pin nombor kosong akan on, akan menyala. Begitu juga kalau yang bawah ni dah tak pergilah, dia akan pergi pedah balik, tengok campur lagi. Satu pin macam mana pula, pin nombor 2 macam mana pula, seterusnya.
dia akan compare nilai pin, number of pin tu dengan nilai yang LED level tu. Kalau nombor pin tu nombor 7, nombor 8. Nombor 8 sama dengan nombor 8 tu, maksudnya rambut dia akan menyala jugalah, kan? Sampai macam tu. Okey, kalau dia tak mau menyala, dia akan pergi kat sini lah. Lepas tu dia tak menyala dah. Dia akan pergi kat sini. Kalau dia bukan kurang daripada LED level ni, dia akan pergi sini, maksudnya pin tu akan off, tak menyala. So kalau nilai tu dalam 5, sampai pin nombor 5 akan menyala, lepas tu pin nombor yang selebihnya tak menyala dah. Itu yang berlaku kat sini. So boleh baca perlahan-lahan lah, insyaAllah. Okey, ini contoh yang tadi kita duk cerita-cerita tu. Okey, kita punya constant kita dah cerita ni programming dia kat sini, ada void dia punya web setup dekat situ, void loop kat sini. Lepas tu ada integer, LED level, sensor reading, LED level, lepas tu for apa-apa dia. Okey. Nama tu mungkin ada berubah sikit lah, saya ubah kan. Lepas tu ada if, lepas tu ada else. Okey, lepas tu habis. Okey, tu void punya loop lah. Okey, lepas tu ini adalah punya circuit. Kau perasan saya menggunakan potentiometer kat sini. Lepas tu potentiometer tu punya reading akan dibaca oleh analog ni. Analog tu punya output akan kita portray dekat kita punya LED. So kalau dia banyak, dia punya maksudnya banyak current yang dibenarkan lalu, kita akan, lampu ni akan banyak menyala lah. Sekarang ni dah lebih daripada separuh. Sini belah kanan maksimum, belah kiri minimum. Okey, kat sini dah lebih daripada separuh lah yang menyala. Macam tu lah. So ini dia tukar LED ni jadi macam seolah-olah macam bar graph lah. So macam meter lah kan, macam meter. Okey, tu dia. Okey, ini kalau kaedah lain kita nak pakai measuring temperature ke, kaedah lebih kurang sama saja dia macam tadi. Cuma nak display dekat mana sajalah. Okey. So masih lagi kita akan baca dengan analog pin. Lepas tu ini, tapi kat sini letak pakai floats. Float ni selain daripada integer, dia ada floats, ada long. Ini floats maksudnya kita benarkan titik perpuluhan lah di situ. Okey, millivolts satu nilai, satu pun boleh ubah. Ini value yang kita baca kat sini. Value sama dengan analog rate. Okey, value tu masuk sini nanti. Dan ini formula untuk buat calculation lah. Okey, lepas kemudian ni Celsius pun nombor yang kita bagi. Millivolt sekarang dia masuk dekat sini. Okey, bahagi dengan 10 dapat Celsius. Sebab ini dia punya pemboleh ubah lah daripada millivolts kepada Celsius. Lepas tu kita delay. Setiap 1 second kita akan baca sekali contohnya. So ini adalah, tak kisahlah, ini sedikit saja perubahan yang perlu dibuat. Yang lain tu sama macam yang sebelum ni. Okey, cuma lepas tu sambung kat mana lah. Sama ada sambung, kalau sambung ikut graf tadi tu, bar graph menggunakan LED macam tadi lah. Kalau gunakan kaedah lain pun kena buat yang sepatutnya lah kan. Okay, sekarang kita nak reading data from Arduino. Okay, structure dia yang ditulis dekat nota ni adalah void setup, lepas tu void serial test. Tadi kita buat void loop kan biasa. Okay, dan kita ada serial begin 9600. Ini dia punya starting, kena macam dia punya setup lah. Nak startkan dia punya frekuensi. Lepas tu kita ada serial print line. Ini dia punya output lah nanti. Okey, yang ini adalah apa yang kita nak print nanti. Kita start integer I, kita nak printkan I daripada 0 sampai 9. Macam tu. Okey. Dan kita nak buat ni satu round saja. Kalau kita pakai void loop, dia akan berterusan. Okey. So kita nak buat satu kali. Walau bagaimanapun, macam kaedah ini dia tak menjadi menggunakan tinkercad.com. Ketika CAD, kalau nak buat sekali, dia suruh kita masukkan dalam void setup lah. Sebab kalau tak ada void loop dalam Tinkercad, dia akan error. So dia kena ada void setup dan juga void loop sebagai pasangan dia. Kalau macam ni, kena buat adjustment sedikit. Okey, ini daripada simulator. Okey, saya dah run sebanyak 14 second. Lepas tu, apa yang berlaku, apa yang kita ubah adalah
bahagian sini. Okey, kita ada void setup dan juga kita ada void loop. Tapi void loop kita kosong. Yang tadi kita formulation start daripada integer I itu 4 dan juga serial print, kita kumpulkan semua, rangkum semua dekat bawah void setup. Dengan ini dia akan run sekali. Lepas tu dia akan continuous run, tapi dia akan continuous run menjalankan program di bawah void loop. Tapi void loop tak ada apa kan, so dia tetap jalan lah. Dia pusing kosong. So apa yang berlaku bila kita buat serial print line ni, dia akan printkan nombor 0 sampai nombor 9. Okey, 009 dia akan print di mana? Dia akan print dekat monitor. Dia panggil serial monitor ni. Kalau kita ada komputer, dekat komputer lah. Tapi dekat ini dia panggil ada serial monitor ni, dia akan print apa yang dia baca tu, dia print betul kot daripada 0 kemudian dia turun bawah. Kalau kita letak program ni dekat void loop, start daripada int ni, integer I sampai dia serial printing ke bawah ni, kita akan letak, kalau boleh kita letak dekat void loop, apa akan jadi? Bila kita run, dia akan continuously print data ni, 0 sampai 8, lepas tu dia patah balik. 0 sampai 9 dia patah balik. Dia akan berterusan lah. Okey, tapi kita nak bagi dia sekali print satu kali saja. Untuk Tinkercad dia kena masukkan dalam void setup. Sebab dia tak boleh pakai void benda lain, dia kena void setup dengan void loop saja. So ada berlainan sedikit lah. Ini adalah example, contoh penggunaan print, serial print dengan serial print line ni. So serial print line adalah output, yang serial print ni adalah apa yang kita tulis kat sini lah, di keluar dalam contoh di sini. So kita lihat contoh lah. Okay, not directly, kita boleh lah kot. So ini contoh, kita sending data to Arduino, dia kata. Basically just a print lah, print hello world dekat kita punya monitor. So this is another example. Kita boleh, selain daripada print dekat monitor komputer, kita boleh juga display data kita dekat LCD. Ini adalah contoh kita connection of the LCD. Macam mana nak connect kepada Arduino. Ini adalah Arduino Uno yang boleh pakai ya. So connection ni kena betul, tak boleh terbalik. Ya, contoh connection yang ada dekat dalam Tinkercad. Kita ada, yang penting adalah LCD punya connection lah. Macam mana kita nak connect to LCD. So dia power, dia punya signal tu semua kena betul lah. Untuk LCD, basically kita kena panggil, kena include this library tambahan lah. Selain kita punya basic void setup dengan void loop tu, kita kena ada include liquid crystal. Kita nak pakai function macam ni, liquid crystal LCD. Nak letakkan dia punya pin number. Ini pin number ni adalah pin number untuk Arduino. Kita gunakan pin number ni, kena ikut turutan ni lah susunannya. Ni connect kat mana ni kena tahulah. Ini ke void setup. Okay, kita ada number of columns, number of rows. Berdasarkan ini, number of columns, number of rows, ini adalah constant integer. Dan kita nak printkan hello world. Ni simple saja dia punya, sebab kita ada pakai function ni lah semua. So contoh lain adalah, ini adalah connection. Kita nak pakai infrared motion sensor. Ini pun boleh dapat simulation dia dekat dalam Tinkercad. Boleh tengok. Ini yang ditulis dia punya programming dia. Okay, ini menarik yang ini sebab dia motion, dia check motion. So dia punya ceritanya tu agak berbeza sedikit. Infrared ni kalau ada motion, dia akan ada high value dekat dunia pin. So basically kalau tengok tadi gambar Raja tadi, patutnya tunjukkan juga lah. Dia punya pin dekat PIR ni, infrared ni, motion sensor ni ada 3 pin. 2 adalah untuk dia punya lebih kurang dunia power, 1 adalah untuk dia punya signal. So signal akan high kalau ada
ada motion. So basically kita akan pakai dia punya sensor tu lah. So dekat sini kita pakai constant LED pin. LED pin kalau 77 ni maksudnya bukan UNO ni mungkin lain. Kalau UNO 13 atau nombor lain pun boleh. Input pin kita pakai dua inilah input pin pada PR sensor. Ini pada dia punya sensor tu punya output. Okey, kat connection ada 3 pin, kena ambil yang pin yang output tu akan connect dekat pin nombor 2 dekat kita punya Arduino. So kita set up pin mode. Ini adalah untuk LED pin, this one untuk kita punya kita punya PIR tu, sensor. Satu sensor kita nak akan input, LED pin adalah kita punya output. Kemudian dekat void loop, ni kita punya format biasa void setup, lepas tu ada void loop. Void loop kita nak baca value, input value kita punya satu integer value kita nak digital rate input pin, kita baca input pin high ke low. Kalau dia high, if high kena buat ni, digital write LED pin high, kita akan write kan tu LED pin kita akan high, maksudnya kita punya LED akan menyala nanti. Turn LED on, kita bagi delay 50, bukan 50, 0.5 second. Lepas tu kita tutup dia punya ni lah, dia punya lampu tu. So kita ada delay sikit. So kita sekali dia high, kita akan bagi dia setengah saat. Tapi biasanya dia bukan, kalau bergerak tu dia akan betul-betul lah dia punya signal kan. So jadi high tu banyak kali. Jadi bila high je dia akan on lah. Dan kita akan bagi delay sama 0.5 second untuk dia off. So itulah, simple saja. Ini available dekat dalam Tinkercad boleh buat. Yang lain ultrasonic sensor lebih kurang sama dengan tadi juga, available dekat dalam kita punya Tinkercad. Tapi cuma kat sini dia boleh measure ultrasonic sensor, dia measure distance. So ini cerita macam mana dia buat measurement, ada formulation sini sikit-sikit. Kira-kira boleh dibuat dalam kita punya programming, kita boleh buat kira-kira untuk ubah unit dan ubah calculation lah. So ini dia punya programming dia. Kena faham lah sedikit macam mana ultrasonic sensor tu berfungsi. So jadi dia gunakan ping dia akan onkan ping, lepas tu dia akan ada delay time kat sini untuk dia receive ping tersebut. Bila dia sebut ping, maksudnya dia kira berapa second dia terima berapa second delay lah untuk dia menerima isyarat semula. So daripada situ dia boleh kira dia punya distance, lepas tu kat sini kita boleh kirakan dia punya dia punya unit tu, kita boleh translate dia punya unit menggunakan calculation lah, kita pakai formula kat sini lah. So ini sambungan dari tadi, kalau kita perhatikan selepas void loop tadi, sambungan kat sini lah, sebelum habis lagi tadi. So macam kita cakap tadi, dia boleh translate daripada duration time tu kepada microsecond ke kepada sentimeter, daripada time second kepada micrometer. So tapi calculation tu kena buat kat sini dan kita kena faham macam mana dia berfungsi lah. Basically dalam nota ni ada lah, boleh tengok. Okay, audio input kita boleh gunakan audio input. Basically kalau kita pada buzzer ke, kita boleh gunakan dia sebagai output lah, tapi dia menggantikan LED, tapi dia tak simple accessory, dia kena ada this kind of function lah kena pakai. Okay, kena ada speaker pin, kita nombor berapa yang kita nak keluarkan, lepas tu ada frekuensi berapa, lepas tu duration. Biasanya frekuensi ni pun dia keluarkan bukan satu wavelength, bukan sine wave, dia akan keluarkan digital punya wave. Digital tu kalau rapat-rapat dia akan bunyi, tapi bunyi tak sedap sangat dapat. Okay, tapi boleh membezakan frekuensi tu kita dapat, dan kita bagi duration berapa lama. Okay, lepas tu kita bagi delay berapa second untuk kita macam bagi delay lah untuk the next program jalan. Okey lah, untuk kali ni kita sampai sini dulu. Nanti kita sambung dengan 5.3 ni, timer and interrupt. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.